Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqi ma'suman. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba atau kama qala. Yang kita muliakan Tuan Haji Ismail bin Razali, pengerusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa yang hadir pada malam ini. Yang kita muliakan barisan para imam, petugas-petugas masjid serta sukarelawan masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah sedang dan akan kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pelbagai nikmat yang telah kita perolehi, sedang kita kecapi dan akan kita perolehi lagi daripada Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk kita syukuri dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberi hidayah kepada kita, terus memberi hidayahnya kepada kita agar kita mampu untuk menterjemahkan rasa bersyukur yang ada dalam hati kita dalam bentuk kita kembali melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal kebajikan ataupun kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Jadi mudah-mudahan syafaat daripada salawat yang sering kita lafazkan, yang sering kita ungkapkan di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang seharian kita melakukan aktiviti dalam kehidupan, dapat kita perolehi di hari akhirat nanti. Dan ulama memberi panduan kepada kita sekadar nak mengulang ingat untuk kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hendaklah kita memperbanyakkan selawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan kita sempit. Maknanya dalam keadaan kita tidak ada apa-apa yang dilakukan ataupun dalam keadaan kita sibuk, kita cuba semampu mungkin untuk kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekadar untuk mengulang ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar seorang sahabat yang bernama Zaid bin Kharijah bagaimana cara nak berselawat. Perkara ini saya selalu sebut dan insya-Allah akan sentiasa mengulang untuk menyebutnya. Kenapa saya selalu mengulang untuk menyebutnya? Kerana berselawat ini di antara kategori ketiga dalam kita beribadah. Ibadah di dalam Islam seperti yang saya sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lepas. Yang pertama, modal yang besar, pelaksanaan yang susah. Yang kedua, modalnya besar, pelaksanaannya mudah. Dan yang ketiga,
modalnya kecil dan pelaksanaannya mudah. Selawat tu modalnya kecil. Kita menghidupkan hati kita dan menggerakkan lidah kita. Menggerakkan lidah kita. Kemudian baginda menyebut apabila ditanya oleh sahabat Zaid bin Kharijah, "Ya Rasulullah, begini gaya, bagaimanakah kami nak berselawat kepada Tuhan?" Maka baginda Nabi Muhammad SAW menyebut, walaupun kelihatannya nak mengajar sahabat yang bernama Zaid bin Kharijah, tetapi hakikatnya apa yang disebut oleh baginda kepada sahabat Zaid bin Kharijah adalah baginda nak mengajar kepada para sahabat dan kepada umatnya bagaimanakah nak berselawat kepadanya. Ucapkanlah, kata baginda SAW, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu ringkas, begitu mudah, begitu senang. Yang penting ucapan tersebut, selawat itu sahih daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengingatkan diri saya dan sidang jemaah sekalian, lazimkanlah diri kita untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba semampu mungkin kalau kita ingat, berhenti sekejap kita melakukan hal-hal lain, kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak panjang-panjang pun boleh, tetapi ya sekadar yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama berselawat, memperbanyakkan selawat. Yang kedua, kita cuba mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dalam 3 hal, dalam berakidah, dalam beribadah dan juga dalam berakhlak. Jadi mudah-mudahan, saya ulangi, syafaat daripada selawat baginda Nabi Muhammad SAW dapat kita perolehi apabila kita berada di akhirat kelak. Sebab seperti yang kita diberitahu, ada 2 perkara yang boleh membawa kita ke syurga. Yang pertama, amal-amal soleh ataupun amal-amal ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, kita mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, perbanyakkanlah dan perbetulkan selawat kita, dan kita cuba mencontohi kerja buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, kita meneruskan perkongsian kita pada kali ini. Saya nak mengingat juga, apabila saya bercakap di hadapan, bukan nak mengajar, tetapi sekadar sharing, berkongsi ilmu, berkongsi maklumat, berkongsi karya yang dilakukan, yang dibuat oleh ulama-ulama kita, yang mudah-mudahan dapat jadikan panduan dan motivasi dalam kita beramal. 40 nasihat terbaik penyubur iman, karya Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, Ustaz Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Saya selalu menyebut nama beliau, kena supaya lekat di minda kita, lekat di hati kita. Ustaz Datuk Abu Hasanuddin Al-Hafiz, kenanya seorang yang baik sewaktu hayatnya, sewaktu hidupnya, orang yang baik. Dia melakukan 2 hal. All out dalam melakukan 2 hal. Yang pertama dalam dakwah, yang kedua dalam kerja-kerja kebajikan. Dakwah hanya all out, kebajikannya pun all out. Jadi saya selalu menyebut supaya kita sentiasa ingat kepada beliau, dan kita cuba untuk mengikuti beliau walaupun tidak banyak, walaupun kita tidak sehebat beliau. Tapi mudah-mudahan dengan kita sentiasa menyebut tentang kerja buat yang beliau lakukan, dapat jadi motivasi dan panduan kepada kita untuk ataupun dalam kita beramal. Baik. Di pertemuan yang lepas kita telah menyebut tentang perkara-perkara yang ataupun tanggungjawab yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim. Dia lebih kepada apa? Disebutkan di pertemuan yang lepas, kita hendaklah sentiasa nasihat menasihati. Nasihat menasihati maksudnya macam tu. Sekadar nak mengulangi, nasihat dan menasihati bukan sekadar kita hanya pandai dan mau memberi nasihat, tapi at the same time, dalam masa yang sama dalam kehidupan tu, kita perlu juga
mendengar dan menerima nasihat daripada siapapun. Bukan sekadar kita hanya pandai tahu memberi nasihat, tetapi dalam masa yang sama kita kena juga menerima nasihat, teguran, pandangan dan panduan daripada orang lain. Saya ulangi kata-kata ulama, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang diperkatakan dan jangan kamu melihat siapa yang mengatakan. Kita nangga, kita melihat apa benda yang dipadahnya, yang dikelakanya, yang disampaikannya, bukan siapa yang menyampaikan. Kadang-kadang ada sebagian orang bukan ustaz. Malas aku dia simok dengar. Sebab apa? Si ada title ataupun gelaran ustaz. Ditegur, saya kau. Saya kau. Padahal nak disebut itu betul. Dan disebut oleh orang yang menyampaikannya tadi, orang yang memberi nasihat, orang peringatannya betul. Tetapi oleh karenanya si membuat title tertentu, maka si dipandang. Lebih-lebih lagi dalam zaman kini tu kan, nak kelakar pasal politik, nak kelakar pasal ekonomi, nak kelakar pasal pendidikan, nak kelakar pasal dakwah, nak kelakar pasal politik kebajikan, nak kelakar pasal sukan, nak kelakar pasal ilmu, nak kelakar pasal itu ini, saya kau. Saya kau. Kalau tidak ada membawa gelar-gelar tertentu, kelihatan kata-kata kita umpama asap rokok berlalu macam biasa, si mau didengar oleh orang-orang tertentu. Saya ulangi, ulama memberi panduan kepada kita, memperingatkan kepada kita, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang disebut dan jangan melihat siapa yang menyebutnya. Siapa yang menyebutnya. Pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia menguji seorang kanak-kanak, budak kecil yang sedang mengembala kambing. Dalam satu perjalanan, Sayyidina Umar bertemu dengan seorang budak kecil yang sedang mengembala kambing. Kambingkah ataupun biri-biri, tak tahulah. Pokoknya sedang mengembala. Maka dia nak menguji budak tu. Wahai budak, banyak kambing yang engkau gembalakan. Bolehkah engkau menjual satu ekor kepadaku? Budak tu bercakap dengan clear, tidak boleh tuan, sebab ini adalah bukan milik saya, tapi milik tuanku, orang lain lah. Dalam bahasa kita lah, alahai kau ya jusal japalal siko aja, kami tu ni ada masa tuan kau nak ngira. Macam kes kami orang jual merinang manok di Batu 12 Batu 11 dulu dekat penjara kini tu. Si banyaklah, dalam 500 manok, 200 lebih lah. 500 manok, kamu nak ada berapa itit? Sikok semalam, 2 ekor semalam dimakan oleh pekerja kami orang. Si perasan duitnya hilang. Si perasan. Satu ketika bila kami orang nak melasi rumput, tiba-tiba nangga bertimbun belakangnya ada bekas-bekas manok itit kena panggang. Satu malam pergi ngipak. Bila ngipak, tiba-tiba nangganya ada orang, seorang pekerja kami orang, seorang kawannya sedang manggang manok. Bila ditanya, apa pula kita tu? Manggang manok lah. Ibu ditanya lagi dah, manggang manok, tanya lagi, apa pula tu manggang manok? Apal manggang manok tu? Bos, kami manggang bukan apa, manok tu sakit. Ya, dalam hati saya dah lubang perut juga kita doa tu. Manok sakit dipanggang, dimakan. Bahasa saya lah.
Ni si perasaan manuk itit banyak-banyak. Ada ketika yang ada manuk, ada itit, ada renap ketika yang waktu dak madrasah dulu. Saudara Anayah kenal tak Dak Zainuri dulu lah, UPM dulu. Tahu ada indang-indang di sini. Ciko hilang ni dah perasaan nak. Ilek dia madah nyamanggang ke kena manuk yang sakit. Kau mampus makan manuk sakit baru kau tahu. Bahasa kasar saya lah. Kembali kepada Saidina Umar tadi. Bila nyamadah, ciko aja. Ni tuan kau tahu. Ni tuan kau tahu mun kau jual ciko. Dah kau dapatkan tahu. Dapatkan tahu. Apa kata Nabiak ya? Tuan betul. Betul lah. Betul tuan, betul. Tuan saya si nampak. Tapi sini kita nak engkah Tuhan kepada tuan saya. Sini nak engkah. Sini nak engkah Tuhan kepada tuan saya. Nya terkesima, nya tersentak dengan kata-kata Nembiak kecil ya kelihatannya miak kampung bah. Kata-kata miak sekolah, miak labang kata kita, miak belah pandan, aku mula kata kita miak kampung, miak belaga, miak belah sungai asap, kata kita bukan siapa-siapa tiba-tibanya beri tutur macamnya. Sini kita nak engkah Tuhan kepada tuan saya katanya. Di situ apa kata ulama? Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihat kepada siapa yang bertutur, jangan lihat kepada apa yang ditutur dan jangan melihat kepada siapa yang bertutur. Kena cuba kita buang ego dalam diri kita. Buang ego dalam diri kita. Tapi memang susahlah. Memang susah. Itulah akan kita bicarakan juga. Jadi mudah-mudahan dengan kita cuba membuang ego kita, mampu untuk apa? Untuk membersihkan hati kita, mampu untuk membuang penyakit-penyakit di dalam hati kita supaya kita dapat menerima hidayah. Melalui hidayah kita akan dapat menerima kebenaran demi kebenaran walaupun siapa yang menyampaikan. Baik. Kita teruskan lagi tentang nasihat tadi telah disebutkan kita kena saling menasihati. Maknanya kita memberi dan kita juga harus menerima. Baik. Seterusnya disebutkan itu kita cepat lupa dan mudah pula tergoda dengan musuh utama, yaitu syaitan yang dilaknat Allah. Makhluk ciptaan Allah ini telah bersumpah untuk menggoda dan menghalang anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri dan kanan agar mereka terpesong daripada mengikuti jalan yang lurus. Dalam kehidupan itu sebagai mukmin, sebagai muslim, kita tahu kita telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Jalan yang lurus terbentang di hadapan kita. Namun seperti yang kita sedia maklum, makhluk yang bernama iblis syaitan ini yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan minta supaya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan. Apa maksudnya minta ditangguhkan? Supaya jangan dimatikan sehinggalah hari kiamat. Apa kenanya minta supaya ditangguhkan? Semua kita sudah maklum. Si mau banyak like aja. Nya mesti mau ada follower aja. Nya si perlu like, nya mau follower. Nya nak cari sebanyak mungkin pengikut-pengikut untuk sama berjemaah dalam neraka. Sebab nya dijanjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan disebutkan sifat-sifat ataupun perangai-perangai iblis ataupun syaitan ada di dalam diri kita. Kelak saya akan menyebut kenanya dilaknat, kenanya dikeluar daripada surga dan seterusnya. Kenanya dijanjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat jadikan ini sebagai panduan. Seperti yang saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita jalan yang lurus untuk ke syurga, tetapi makhluk yang bernama iblis tu kita pun dah tahu si akan memberi laluan mudah ataupun easy win kepada kita dalam proses kita nak
melayakkan diri kita, membawa diri kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, kita cepat lupa dan mudah pula tergoda dengan musuh utama, iaitu syaitan yang dilaknat Allah. Makhluk ciptaan Allah ini telah bersumpah. Kalau bersumpah maksudnya macam berikrar lah. Telah bersumpah ataupun berikrar. Untuk menggoda dan menghalang anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri dan kanan agar mereka terpesong daripada mengikuti jalan yang lurus. Kita udah nampak dah jalan yang lurus. Kita udah nampak jalan yang lurus. Tetapi seperti yang disebut di situ, syaitan, iblis nyasi akan memberi laluan mudah kepada kita untuk melalui jalan tersebut. Nyasi memberi kita easy win untuk kita memperoleh kejayaan, iaitu syurga. Makanya akan menggoda kita. Disebut di situ, nya akan menggoda dari depan, belakang, kiri dan kanan agar mereka terpesong daripada mengikuti jalan yang lurus. Baik. Apabila disebut menyerang dari depan, menyerang dari belakang, menyerang daripada kanan dan kiri, apa maksudnya? Okey, kita tengok apa kata ulama di situ. Sebelum daripada kita nak kenal sikit tentang iblis, mengulangi tentang iblis tu. Iblis ataupun syaitan yang kita ketahui dannya dolok adalah makhluk yang kuat beribadah. Kuat beribadah. Kita tidak dapat melawan makhluk yang nama iblis tu. Kita tidak dapat melawannya dalam beribadah. Kita kalah, okey? Dannya pernah menghuni syurga. Pernah nangga surga. Mun kita nangga surga, menghuni surga, apa motivasi kita? Mun kita nangga surga barangkali si guna kita dengan kehidupan di dunia tu. Kena kehebatannya, kena kecantikannya, kena keistimewaan surga. Itu yang kita imani. Ustaz tang pandai-pandai, tang tahu-tahu pernahnya pergi surga. Kita beriman. Syurga neraka ya cerita iman. Bukan cerita akal, cerita kita beriman. Macam cerita Isra dan Mi'raj juga, Isra dan Mi'raj. Ni logik orang pergi ke langit si maki oksigen kata kita. Kata kita nak. Tetapi bukan masalah logik, tetapi masalah iman. Syurga dan neraka tadi, kita beriman dengan apa yang Allah sebut dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahawa keistimewaan, kehebatan, keagungan syurga dan isi kandungan syurga. Okey. Dan neraka, iblis syaitan pernah nangga neraka. Mun kita nangga neraka barangkali macam ni tak motivasi kita untuk supaya meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Sibuk lain saya alhamdulillah seminggu sekali berpulang untuk pergi penjara, ziarah saudara mara kita di penjara. Saya nangga stres hidup dan di penjara ya. Subhanallah. Kalau tuan-tuan berpeluang nangga di penjara, aduh, penghormatan kita di si ada, kebebasan kita si ada, keselesaan si ada, banyak kepayahan yang dilalui oleh penghuni di penjara. Susah, dalam arti kata lain susah dannya diam di dalam penjara. Ya baru penjara. Ialah teringin juga hati saya kadang-kadang kalau peluang nembiak sekali masuk penjara, nangka macam ni kehidupan di penjara. Kita yang dah bagus-bagus hidup di luar tu bebas, boleh melakukan apa aja. Jadi kehidupan, kesusahan, kepayahan yang ada di penjara juga memotivasi kita untuk
tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga pula. Neraka, dalam penjara, saya tahu. Ya baru apa? Baru hal-hal di dalam penjara. Baik. Kemudian yang saya ulang tadi, iblis kuat beribadah, pernah menghuni syurga, pernah melihat neraka. Kemudian kita lihat sikit sikap dan perangai iblis. Sikap dan perangai iblis. Baik. Yang pertama, untuk semua sedia maklumlah perangai iblis, sombong. Sombong. Sombong iblis. Jadi apabila sempurna penciptaan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam, maka Allah minta apa? Minta supaya iblis sujud kepada Adam. Iblis sujud kepada Adam. Tapi iblis besar kepala. Iblis besar kepala. Kenapa? Ana khairum minhu. Apa kata iblis? Aku lebih baik daripadanya. Siapanya lebih baik daripada Adam? Nya kelakar depan Tuhan macam ya. Nya kelakar depan Allah macam ya. Aku lebih baik daripada Adam. Ya, sikap pertama iblis terhadap Adam. Padahal bukan Adam yang sepatutnya ditangganya, tetapi siapa yang memerintah? Siapa yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau dolok-dolok kita tangga, yang memanggil untuk datang ke masjid, yang memanggil datang ke surau untuk solat berjemaah, walaupun kelihatannya itu suara muadzin, suara Bilal, hayya 'alas shalah, walaupun kelihatannya adalah suara Bilal muadzin yang memanggil untuk datang ke masjid, datang ke surau untuk mendirikan solat fardu berjemaah, hakikatnya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mendengar hayya 'alas shalah, marilah sembahyang, tetapi dalam terjemahan dalam hati kita bukan marilah sembahyang. Terjemahan dalam hati bukan marilah sembahyang, tetapi marilah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Marilah mentaati perintah Allah. Marilah tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepatut terjemahan yang ada dalam hati kita, bukan marilah sembahyang. Hakikat hayya 'alas shalah, hayya 'alal Allah. Marilah. Kita terjemahkan dalam diri kita, Allah nyuruh kita apa? Nyuruh kita datang ke masjid, datang ke surau, datang ke mana saja azan itu dilaungkan untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk seterusnya untuk kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya ulangi, apabila kita solat, mendirikan solat, ada 3 gerakan utama. Bila kita solat, ada 3 gerakan utama mesti kita ingat sentiasa dan semat di hati. Pertama, kita berdiri. Gerakan pertama, bila kita berdiri tegak sebelum kita takbiratul ihram, maksudnya kita berdiri tegak, ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah, untuk menyerah diri. Untuk apa? Untuk kita menyerah diri. Bila kita berdiri depan Allah, sebelum kita takbir, kita telah menanamkan dalam hati kita, pikiran kita, bahawa aku berdiri tu ya Allah, aku datang di situ ya Allah untuk menyerah diriku kepadamu. Kemudian apa? Kita taat. Bila kita menyerah diri kepada Allah, maksudnya kita taat. Mungkin kita jadi makmum, kita menyerah diri, kita taat. Apa contohnya taat? Boleh sih kita takbir sebelum berdiri imam. Imam belum takbir, imam ya malas aku tahu gila bacaan imam ya, lebih kurang je bacaan aku pergi bagus. Allahu Akbar nya dulu daripada imam. Imam
Penyak agama kau nak. Saya adalah terbiasa. Walaupun siapa menjadi imam, kita kena follow imam. Siapa yang nyuruh kita follow imam? Pengurusi? Timbalan pengurusi? Imam pun bukan. Yang nyuruh kita taat dan patuh untuk mengikuti rukun solat termasuk takbir itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan imamnya. Kalau kita nak gaya imam dan ustaz ni ingat badannya. Sekali kali abang andai kita ngagumnya kali marabbuka kali. Contoh jadak dah, contoh jadak ah. Lengan kawannya. Ong nyaban rebah olehnya. Kesian lagi pergi dia ada. Lalu pergi kesian lagi ya. Yang pertama bila kita berdiri, maksudnya kita berikrar kepada Allah, aku datang ya Allah, aku menyerah diri. Kemudian gerakan yang kedua, sujud. Rukuk. Apa maksud rukuk? Dalam hati kita, pikiran kita mana? Ya Allah, bila aku rukuk, aku merendahkan diri kepadamu ya Allah. Aku merendahkan diriku kepadamu ya Allah. Kita rukuk, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ialah rukuk di samping kita kena buat secara ikhlas, maknanya kita rukuk kena merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan cincai-cincai. Ada juga saya tu kadang-kadang memperhatikan dua keadaan. Satu keadaan di mana rukuk yang tidak sempurna. Rukuk tu sempurna habis. Rukuk sempurna, bukan rukuk sempurna ya. Rukuk yang sempurna, bukan rukuk sempurna. Rukuk yang sempurna, punggung dengan kepala sama lurus. Sempurnakan rukuk, tanda kita merendahkan diri kepada Allah SWT. Dan tomak ninah kena jaga. Tomak ninah kena jaga. Kadang-kadang laju sembahyang F1, sembahyang Formula 1. Okay, gerakan yang ketiga, kita sujud. Kita sujud dalam minda kita, dalam hati kita, ya Allah Tuhanku, aku menghinakan diri. Kita menghina, maknanya kita adalah makhluk yang hina. Dan kita sujud, kita menghinakan diri kita. Bukan sekadar merendah, tetapi menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri, kita menyerahkan diri. Rukuk, kita merendahkan diri. Sujud, kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ingat, disebut di situ apa kaitan dengan sombong tadi, sifat iblis? Sebabnya melihat Adam, yang dilihatnya adalah Adam, nya lupa siapa yang memerintah. Siapa yang memerintah untuk sujud? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam kita disuruh untuk masjid itulah. Bila ada disuruh nembiak panun nyaga, okey. Dia pada pacik-pacik, bang, kita masuk lepa jangan engkas sembarangan. Lepa jangan engkas sembarangan. Bersepah jangan kita. Saya tahu, pandai kau ya. Nembiak kecil, biar kecil. Masalahnya bukan nembiak kecil ya, masalahnya hanya mendapat arahan daripada AJK. AJK mendapat arahan daripada apa? Semua AJK yang bermusyawarat, maknanya keputusan untuk menetapkan sesuatu peraturan, walaupun bukan undang-undang, peraturan ditetapkan secara musyawarat. Dan ketetapan yang diputuskan secara musyawarat adalah daripada ajaran Islam. Maknanya tadi AJK telah bermusyawarat, berbincang, membuat satu keputusan. Okey, selepa jangan sembarangan, jangan bersifat. Contoh ajalah. Dan kita memberi tanggungjawab kepada tidak remaja mungkin tidak kanak-kanak untuk nyagaya. Bila kanak-kanak remaja sound kita, saya kau. Padahal tadi bukan kanak-kanak ya, bukan nembiak ya, bukan remaja yang membuat keputusan, tetapi nya melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ingat, mun ada sombong dalam kita, kita merasa lebih baik daripada orang lain, kita ada sifat-sifat
iblis dalam diri kita. Dalam diri kita ada sifat-sifat iblis. Okey. Sifat yang seterusnya, cemburu dan dengki. Cemburu dan dengki. Ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah. Cemburu dan dengki. Kalau cemburu aja okey sikit, dengki yang masalah. Nya 3 tahap. Pertama cemburu, kedua dengki, ketiga khianat. Cemburu tu munsi dirawat, munsi diurus betul-betul, cemburu tu nya akan menimbulkan dengki. Dengki munsi diatur, si diurus, si dirawat dengan betul, nya akan melahirkan khianat. Cemburu. Macam saya cemburu dengan saudara Anai, nya senang bagi contohlah. Kita singkirkannya daripada AJK masjid tu. Contohnya ajaklah. Sebabnya konon nanti bagus bekerja, tu kita cemburu. Tapi kita atur macam ni nak menyingkirnya itu. Kau azang lalu saya. Padahal negur sikit aja, lu azang lalu. Contoh. Jadi perasaan cemburu ya munya si dihapuskan, si dimusnahkan, si dibetul, si dirawat, nya akan menimbul dengki. Bila dengki itu kadang-kadang nya seorang si suka, si cukup, nya ngembak orang lain lagi membenci. Contoh Hanai tak jadi contohlah. Nya si suka dengan saudara Hanai kita, nya cari, nya ngasut orang lain lagi supaya benci dengan saudara Hanai kita. Si cukupnya benci, nya bola lagi satu rancangan khianat macam ni supaya orang si suka dengannya. Kadang-kadang bila si suka tu nya akan berlaku 3. Satu akan berlaku tomahan, yang kedua satu umpatan, yang ketiga fitnah. Kita khawatirnya pergi ke level fitnah. Kita nangga kini tu, dunia kini tu, akan disebut lagi lah. Mula-mula tadi apa? Tomahan. Kedua, nya akan pergi level sikit, umpatan. Yang ketiga akan menjadi fitnah. Bila benda yang berlaku, kita nanggah pembangunan fizikal masjid tu kenanya begitu hebat, begitu indah. Sebab benda-benda itu sudah dipancung awal-awal, sudah dirawat. Cemburu ya sudah dirawat betul-betul, dengki ya diatur, khianat ya ada lagi. Mun ya si diatur, cemburu si diatur, dengki si diatur, kemudian khianat si diatur. Si ada kita nemu tempat ruangan solat yang selesa macam tu. Tanangga. Udah makin bagus. Akan datang si tahu apa lagi disediakan oleh pihak AJK kah? Nah, kita doa aja, doa yang baik-baik kata orang nak. Jangan cemburu, jangan dengki, jangan khianat. Baik. Sifat yang kedua iblis tadi adalah cemburu dan dengki. Okey, kita pergi lagi sifat seterusnya. Sampat. Okey, saya rasa cukuplah untuk malam tu kita masuk kepada sikap dan perangai iblis. Disebut di situ ada 4 sebenarnya. Sombong iblis, cemburu atau dengki iblis, mengajak kepada kejahatan iblis, batu api iblis. Mudah 4 ya, cerah masa depan. Kalau ada 4 perangai yang cerah masa depan. Ni tak cerah, surga ya cerah. Neraka ya cerah. Kalau nak masuk neraka, tanamkan 4 benda tadi: sombong, cemburu, dengki, mengajak kepada kejahatan dan batu api. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap, yang salah, yang mungkin tidak sampai penyampaian saya, itulah kelemahan saya sendiri. Mohon maaf kepada sidang jemaah sekalian dan mohon ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada rezeki, ada jodoh untuk bertemu di hari-hari yang akan datang, pada minggu yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.